Betapa ramai orang yang telah bercita-cita untuk merubah diri ke arah positif tetapi digagalkan oleh individu di sekelilingnya yang masih negatif. Tindakan paling penting namun mungkin sangat menyakitkan ialah berpisah daripada toxic people. Yang ini individu yang beracun itu. Tahu toxic people? Toxic people ni dia penuh racun. Sebelum saya ceritakan toxic people ni, saya nak bagi tahu satu istilah. Ambil ya, self sabotaging habit. Self sabotaging habit, iaitu habit sabotaj diri kita sendiri. Betul ya? Dengar ya, macam mana? Kita ni dalam 24 jam, kaum ibu, dengar ya, saya bagi simple-simple. Bukan nak belajar tentang psikologi tinggi-tinggi sangat. Kita dalam masa 24 jam, kita lebih banyak bercakap kepada diri kita sendiri berbanding kita bercakap dengan orang lain. Nama percakapan itu ialah self-talk. Self-talk. Ya, self-talk. Itu bercakap. Ketika saya bercakap dengan puan-puan sekarang, puan-puan sedang bercakap dengan diri puan-puan. Betul tak? Ada self-talk. Nama lain ialah inner voice. Inner voice. Suara dalaman kita. Atau suara hati kita. Dengar ya. Toxic people ni, dengar ya. Dia mula dengan self-sabotaging habit. Bila 90% daripada percakapan dirinya terhadap dirinya sendiri negatif. Negatif saja. Kalau dengar kuliah-kuliah macam ni, kata macam mana dalam dari diri dia, kata boleh dengar je lah, tapi tak boleh ubah ni. Memang dia dah awal lagi ya. Orang Melayu kata belum bertolak dah balik dah. Belum bertolak lagi dah balik dah. Boleh faham gitu. Tak boleh. Sorry lah. Dulu tahun 2015 pun aku buat azam macam ni, tapi kalah juga. Boleh faham ya? Dia dah dulukan kegagalan tu. Dah dulukan ya, dia punya negatif tu dia. Boleh faham ya? Sepatutnya, dengar ya, kita perlu sangka baik. Pertama, bukan sangka baik dengan orang dulu. Sangka baik dengan Allah. Satu lagi, sangka baik terhadap diri kita sendiri. Sangka baik dengan Allah ni, Allah akan bagi jalan, insya-Allah. Aku nak jadi baik. Selangkah Allah, aku menuju Allah. Allah datang kepada aku 1000 langkah. Telah dikongsi. Kalau kita datang kepada Allah secara berjalan, Allah datang kepada aku secara berlari. Sangka baik. Boleh faham ya? Itu satu. Yang kedua, sangka baik terhadap diri kita sendiri. Aku mampu jadi baik. Aku boleh jadi baik. Ya? Ya? Tak apa. Kalau riak tu, riak tu ialah kita mempamerkan amalan kita. Ini dalam hati kita. Kita sangka baik terhadap diri kita ni macam mana? Aku mampu, aku boleh jadi baik. Ujub pula, kalau kita rasa diri kita baik, ini kita bagi harapan pada diri kita, kita boleh jadi baik. Tak jadi baik lagi, boleh jadi baik. Boleh faham maksud saya? Bagi harapan. Jadi bila ada inner voice yang macam tu, bila ada kita lepas daripada self-sabotaging habit. Tapi katalah, kita ni ada sentiasa perkara macam tu dalam diri kita. Akhirnya dari self-sabotaging habit, jadi toxic people. Toxic people ni, mula dia bercakap dengan orang sebelah. Kita hadir dalam majlis ilmu ni lama dah, tapi tak berubah-ubah kan? Tak ada apalah. Begitu Kalau kita ni dah buat macam-macam tapi tak ada. Dia mula nak transfer, nak pindahkan rasa negatif tu kepada orang lain. Boleh faham Ini yang dia kata toxic people. Jadi toxic people ni yang kita kena keluarkan. Pernah tak kita jumpa orang, daripada perkataan yang pertama kita jumpa dia sampailah kita berpisah dengan dia, semua negatif je. Kita negatif, masalah je, masalah. Jadi kita macam tu. Jadi ini toxic people. Okey, jadi kita kena berpisah. Tapi apa yang saya sebutkan itu, berpisah bukan artinya memutuskan terus silaturahim. Itu adalah perbuatan yang dilarang. Walaupun begitu, letakkan mereka dalam jarak yang tertentu, bukan memutuskan tetapi menjauhkan ataupun menjarakkan. Boleh faham maksud saya?
Kadang-kadang kita jumpa individu kita, sama ada ipar duai kita ke adik-beradik kita yang toxic people. Kalau jumpa dia je, mesti cerita mak mentua dia jahat. Pernah tak? Dia punya repeat itu je, dia punya repetition. Mak mentua aku gini lah, gini. Kita jumpa dia macam tu lah ceritanya, betul lah Jadi, kita masuk tak grup, boleh tak kita kata, jangan cakap itu, tak boleh, jarakkan. Boleh faham Jarang-jarang jumpa dia. Ada tak macam tu? Saya tanya, ada tak? Ada. Tentang mak mentua, kadang-kadang tentang isteri, kadang-kadang tentang anak dan sebagainya. Jadi tu.